Video kali ini ialah mengenai standard pembelajaran membina OGIF bagi suatu set data terkumpul. Maksudnya dalam video kali ini cikgu hanya nak fokus tentang kaedah membina OGIF sahaja. Okey. Selepas tengok video ni, cikgu nak semua orang dapat melukis OGIF dengan baiklah. Alright. Jadi, selain daripada histogram dan poligon kekerapan, suatu taburan kekerapan juga boleh dipamerkan dengan melukis suatu lengkung kekerapan lenggokan. Okey, maksudnya kat sini OGIF tu lah. OGIF tu ialah suatu graf lengkung kekerapan lenggokan. Jadi, apabila kekerapan ni dilukis, diplot, kita akan dapat graf berbentuk S. Okey, OGIF dia sentiasa bentuk S. Maksudnya kalau ni paksi X, okey, ni benda paksi Y, OGIF tu dia S macam ni. Macam huruf S macam tu. Dia mesti start daripada paksi X ni dan dia mesti berbentuk S. Dia macam hujung-hujung dia macam nak landai gitu. Okey. Jadi kenapa kita guna OGIF? Sebab dia penting dalam penentuan kuartil dan persentil. Yang ni kita akan belajar next lesson lah. Okey, so cara nak membina OGIF dia ada step dia. Okey, kita tengok yang pertama. Tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar. Okey, tujuannya ialah kalau tak ada kekerapan sifar ni, graf OGIF kita akan jadi terapung macam tu. So, kita perlukan kekerapan sifar untuk plot kat mana nilai sepadan atas. Okey, sebab pada paksi X, OGIF kita akan guna sepadan atas. So, kita nak tahu berapakah nilai sepadan atas apabila kekerapan sifar. Sebab kita nak tarik dia macam tu. Kita nak tarik macam tu. So, kita kena buat satu kekerapan sifar. Tengok contoh 7 ni. Macam mana kita nak buat kekerapan sifar? Selalunya soalan dia akan bagi yang ada kekerapan 4. Macam ni selang kelas yang pertama ada kekerapan 4. So, macam mana nak bina satu kekerapan ke atas? Okey, caranya ialah tengok beza ni, 150 dengan 100. Beza dia 50 kan. So, 100 ni tolak 50. Kita akan dapat 50. Okey. Yang ni pula 199 tolak 149 pun akan dapat 50. So, 149 tolak 50 akan dapat 99. Dapatlah kita satu kelas pertama dengan kekerapan sifar. Macam tu. Macam yang penyelesaian ni buat. Okey. Cari sempadan atas. Okey, sempadan atas. Kita fokus dekat had atas. Okey, had atas ni 99. 99 tambah dengan had bawah kelas kedua ni 100. So, 99 tambah 100 dapat berapa? 199 kan? Bahagi dengan 2. Dapatlah 99.5. Okey, itu untuk kelas yang pertama. Untuk kelas yang kedua, cara dia sama juga. Fokus dekat had atas 149 tambahkan dengan ni 150. Okey, hasil tambah tu nanti kita bahagi 2 dapatlah 149.5 dan seterusnya lah sehingga 399.5. Okey, dah dapat sepadan atas. Sekarang nak buat kekerapan lenggokan. So, kekerapan lenggokan pun kita dah belajar pada video sebelum ni kan, waktu kita Google Meet tu. Jadi, cikgu ulang balik. Okay, kekerapan kosong kita akan tulis dekat kekerapan lenggokan ni kosong. Kemudian kosong ni kita akan tambah dengan 4. Kosong tambah 4, jawapan dia letak dekat kekerapan lenggokan 4. And then 4 tambah dengan 11 ni, jawapan dia dapat 15. Letak kat situ, dekat bahagian kekerapan lenggokan. 15 tambah 15 dapat 30. 30 tambah 21 dapat 51. 51 tambah 8 dapat 59. 59 tambah 1 dapat 60. Kekerapan lenggokan, cara kira dia macam tu. Okey. Sekarang kita dah ada sepadan atas, dah ada kekerapan lenggokan. So, tinggal kita plot kita punya OGIF. Okey. So, soalan selalunya dia akan bagi tahulah kan berapa cm yang kita nak guna. So, sepadan atas ni 99.5 kita plot lah. Okey, 99.5, 149 sehingga 399.5. And then kekerapan lenggokan ni mesti duduk di paksi Y, okey? Macam histogram dengan poligon kekerapan, kita punya paksi X untuk poligon kekerapan dengan histogram kita guna titik tengah. Manakala paksi Y kita guna kekerapan. Jadi OGIF ni dia special .
paksi X dia guna sepadan atas dan kekerapan longgokan dia paksi Y dia guna kekerapan longgokan. Jadi kita plot lah 99.5 kosong, plot kat sini 149.5 4, plot dekat 4, plot dekat 15 sehinggalah plot dekat 60. Okey, jadi cara nak sambungkan titik-titik ni ialah kena freehand tak boleh guna tak boleh guna pembaris. So freehand lah, kena smooth, okey, tak boleh double line, tak boleh gegar tangan, tak boleh. So just one line menyentuh semua titik. Okay, so ni nak mendapatkan oktav yang cantik perlukan praktis lah. Okey. So itulah sahaja cara untuk melukis oktav. Ingat balik bahawa nak lukis oktav sepadan atas akan nilai sepadan atas adalah pada paksi X, kekerapan longgokan pada paksi Y.